Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak ulang kaji dengan anda untuk bagaimana melukis graf Ogive. Jadi saya ada data simple di sini. Okey, selang kelas 35.1 hingga 35.5, kekerapan 1, 35.6 hingga 36.0, kekerapan 4, 36.1 hingga 36.5, kekerapan 7, 36.6 hingga 37.0, kekerapan 11, 37.1 hingga 37.5, kekerapan 10, 37.6 hingga 38.0, kekerapan 5, 38.1 hingga 38.5, kekerapan 2. Jadi sebelum kita melukis Ogive, kita lakarkan dulu Ogive. Jadi kalau kita ingat kembali, Ogive nilai paksi X-nya adalah nilai kekerapan longgokan. Dan nilai paksi X-nya adalah nilai sempadan atas. Okey, jadi graf Ogive kita macam ni. Macam ala-ala S. Apa yang kita perhatikan? Dia bermula dengan kekerapan kosong. Jadi kalau kita tengok soalan kita tadi, jadual kita, kekerapan pertama kita adalah 1. Jadi apa yang para pelajar perlu buat? Para pelajar kena tambah selang kelas pertama yang kekerapan kosong. Sebab bila dia tak ada data, bila kita tambah selang kelas tersebut, memang kekerapan dia sifar lah. Okey. So, bagaimana kita nak tambah? Sekarang kita cek dulu saiz selang kelas dia. Jadi, selang kelas yang pertama, saiz dia 35.1 hingga 35.5. Kita boleh semak pakai jari sahaja, mudah sahaja. Jadi, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5. Jadi, kita pakai atau kita menggunakan 5 jari. Jadi, kita akan menggunakan 5 jari juga untuk buat selang kelas yang kita tambah tadi. Jadi kalau 35.1 bermulanya selang kelas kedua, bermaksud selang kelas pertama tadi mesti berakhir dengan 35 sifar. Menggunakan kaedah kira jari yang sama, tetapi kita nak reverse sekarang. 35 sifar, 34.9, 34.8, 34.7, 34.6. Okey, sekarang kita dah dapat dah. Okey, kita dah dapat selang kelas pertama yang kekerapan dia kosong. Okey, langkah seterusnya kita nak lengkapkan jadual kekerapan kita dengan sempadan atas. Okey, waktu kita belajar dulu memang ada formula iaitu had atas. Contoh kita dapat sempadan atas di sini. Had atas dia selang kelas tersebut 35 sifar tambah had bawah kelas berikutnya 35.1. Okey, kemudian kita bahagi 2. Tetapi di sini cikgu nak bagi jalan mudah. Kita tengok data kita satu tempat perpuluhan. Okey, satu tempat perpuluhan kita letakkan kosong-kosong di situ. 0.0. Jadi kita hanya tambah 5 sahaja. 0.05. Okey, kita tambah 5 yang berikutnya. Bermakna kita akan tambah 0.05 pada had atas setiap selang kelas untuk dapatkan sempadan atasnya. Jadi kita tengok had atas selang kelas pertama 35 sifar. Kita tambah 0.05, dia akan jadi 35.05. Jadi ini adalah sempadan atas selang kelas yang pertama. Okey, sempadan atas selang kelas yang kedua 35.5 tambah sifar bulan sifar 5. Kita akan dapat 35.55. Jadi kita guna kaedah yang sama untuk lengkapkan kita punya sempadan atas. Okey. So kita dah siap kita punya jadual kekerapan yang lengkap. Jadi kita nak mula lukis graf, kita kena pastikan mengikut skala yang betul iaitu lukis graf Ogive dengan skala 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi X. Jadi untuk lukis graf, mula-mula para pelajar kita perlu okey, sebelum cikgu terlupa. Okey, graf Ogive kita tadi kekerapan longgokan. Jadi kita belum siap lagi jadual kekerapan kita. Kita perlu cari terlebih dahulu kekerapan longgokan. Jadi kalau selang kelas pertama kita bawa je kekerapan kita di sini kosong. Selang kelas kedua kekerapan longgokan yang pertama kita akan tambah kekerapan yang kedua. Jadi bila kita tambah kita akan dapat 1 di sini.
Jadi 1 tambah lagi kekerapan selang kelas berikutnya. 1 tambah 4, di sini 5. Okey. So di sini 5 tambah 7, 12. 12 tambah 11, 23. 23 tambah 10, 33. 33 tambah 5, 38. 38 tambah 2, 40. Macam mana nak pastikan jadual kekerapan kita, kekerapan longgokan kita betul? Para pelajar boleh semak. Lihat dekat kekerapan 0 tambah 1 tambah 4 tambah 7 tambah 11 tambah 10 tambah 5 tambah 2. Mesti sama yang terakhir di sini. So kalau tak sama bermaksud para pelajar ada melakukan kesalahan di mana-mana waktu mengira kekerapan longgokan. Okey, so kita dah lengkap, kita dah ada kekerapan longgokan, kita dah ada sempadan atas, jadi kita boleh mula melukis graf ogive. Okey, kita mulakan dengan melukis paksi. Pastikan ikut skala. Okay. Dan kita lukis paksi X. Jadi kita nak buat skala paksi Y terlebih dahulu. Jadi soalan tadi minta kita ikut 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Jadi kita bina skala. Bermula dengan 0, 2 cm. Para pelajar kalau tak tahu boleh ukur ni. Jadi ukur pakai pembaris kita. 2 cm tu besar mana? So kita nampak saiznya di sini. Satu kotak besar. Jadi sini 5, 10. Okey. Kenaikan setiap 2 cm adalah 5. Selepas 10, 15. 20. 25, 30, 40. Jadi kita boleh labelkan paksi, iaitu paksi Y adalah untuk kekerapan longgokan. So kita semak paksi X tadi, skala 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi X. Yang kita ambil sebenarnya dia dah setting siap, iaitu untuk nilai sempadan atas. So kita akan labelkan paksi X. Okey, walaupun kita dah label paksi Y kosong, saya nak mula di sini. So, X akan bermula dengan 35.05. Jadi, hati-hati ya para pelajar. Yang pertama ni mesti ada label X-nya dan mesti ada label Y-nya. Okey, so yang berikutnya 35.55. 36.05. 36.55. 37.05. 37.55. Jadi kita dah ada data yang paling kecil dan yang paling besar. Pastikan skala kita merangkumi data paling kecil dan paling besar. Jadi kita boleh label. Kalau untuk contoh ini saya beri secara umum sahaja. Jadi kita label ini adalah sempadan
atas. Tapi di dalam soalan nanti kita boleh ikut kuantiti yang diberi oleh soalan untuk kita label paksi Y dan paksi X. Okey, so sekarang kita nak plot ya. Okey, so kita lihat 35.05 kekerapan longgokannya sifar. Kita plot di sini. Seterusnya 35.55 1. Bagaimana nak dapat 1 ya para pelajar? Kita tengok ada 0 hingga 5. Ada 10 kotak kecil dekat sini. Ada 10 kotak kecil ni. Kotak kecil yang saiz ni. Jadi 10 kotak kecil untuk dapat 5. Bagaimana nak dapat 1? Pastilah dan kita perlukan 2 kotak kecil. Jadi kalau kita nak dapat 1 daripada sifar, 2 kotak kecil, dapat 1. So kita boleh plot. Okey, seterusnya kita nak plot 36.05 5. Yang ni mudah dapat terus. Okey, seterusnya 36.55 12. So kita tengok 10, 2 kotak kecil jadi 11, lagi 2 jadi 12. Okey, seterusnya 37.05 23. So kita pergi kepada 20. 2 kotak kecil 21, 2 lagi 22, 2 lagi 23. Okey, seterusnya 38.05, data kita tadi 38. So 37.55 kita tinggal kat sini 33. So 30. Kita kira setiap 2 kotak kecil 1, 31, 32, 33. Okey, 38.05 38. So 35, 36, 37, 38. Dan yang terakhir 38.55 40. Okey. Jadi kita dah siap plot kesemuanya. Okey, langkah terakhir kita akan sambungkan garisan. Okey, kali ini jangan menggunakan pembaris. OGIF memang kita tak guna pembaris. Kita akan buat freehand sahaja. Jadi apa yang anda perhatikan waktu cikgu buat garis graf, cikgu sambungkan dari mula sampai akhir secara berterusan. Jangan pelajar sambung satu titik ke satu titik, satu titik ke satu titik. Nanti graf kita jadi tak cantik dan akan menjejaskan markah. Jadi sekian saja bagaimana nak melukis graf OGIF. Okey, saya buat kesimpulan di sini. Jangan lupa paksi X-nya adalah nilai sepadan atas, paksi Y-nya adalah kekerapan longgokan, dan graf OGIF kita mestilah licin, cantik, supaya kita dapat markah penuh. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.